الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Sambung hadis hadis 30 tu belakang dah, kita tak ada huraian yang baru ni. Mana bunyi hadisnya ialah wala tas'alul mar'atu talaqa uqtiha litakfa'a ma fi ina'iha muttafaq alaih. Dan janganlah seorang perempuan meminta talak saudaranya agar dia menjadi gantinya. Ini muttafaq alaih. Di antara benda-benda yang dilarang oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ialah apabila seorang perempuan, dan di depan hadis ni adalah beberapa 2-3 perkara dah larangan Nabi yang telah pun kita dengar dan telah pun kita bincang dah 2 minggu lepas. Adapun hujung dia tadi, dia sebut janganlah seorang perempuan meminta talak saudaranya agar dia menjadi gantinya. Maknanya dia minta supaya seorang perempuan tu, isteri orang tu, dia nak ganti tempat. Jadi tidak orang jantan saja suruh cerai bini dia, suruh cerai bini dia nak ke bini orang. Tak. Ni ada orang tena tu, dia suruh pergi minta talak dengan tok lelaki dia nak jadi bini kawan tu. Ni pernah berlaku di zaman Nabi lagu tu. Jadi bila Nabi larang tu, maknanya benda tu pernah berlaku lah pada zaman tu. Ini kita nak bincang bukti ni. Iaitu nombor 3, larangan seorang perempuan meminta cerai saudaranya agar dia dapat menjadi gantinya. Jadi asasnya apa yang kita nak bincangkan di sini ialah Islam ni mengharuskan perceraian. Cerai nikah ni adalah suatu benda yang dibenarkan oleh syarak. Nikah pun ikut syarak, cerai pun ada ikut syarak. Tidaklah kita kata bila orang tu dia nak jaga agama, tak boleh cerai. Tidak, kalau tidak tak berlaku pada Nabi. Nabi Ismail sendiri cerai bini dia. Itu ada kisah dia. Okay. Jadi kita kena faham Islam tu dalam bentuk sunnah, bukan kita pakai agak kita. Jadi macam mana boleh berlakunya penceraian itu ialah apabila segala langkah telah diambil bagi mempertahankan ikatan perkahwinan. Apabila berlaku perselisihan faham di antara suami isteri, diminta dia latih dulu seorang-orang untuk menjadi orang tengah hakam. Berundi. Apabila semuanya jumpa jalan buntu, tidak dapat selesaikan masalah, maka ikatan perkahwinan itu boleh dibatalkan, yang disebut sebagai cerai. Namun jika perceraian tersebut atas kehendak pihak ketiga, macam hadis ni pihak ketiga, bukan mari daripada suami, bukan mari daripada isteri, bahkan mari daripada orang nombor 3. Sebab apa orang nombor 3 tu dia nak kepada berlakunya penceraian di antara suami isteri? Tujuannya untuk menghancurkan rumah tangga yang sedia terbina, maka ini diharamkan sama sekali. Tadi kita duk kena ke tok lelaki orang, kita duk kena ke bini orang. Orang Arab dia gentleman, dia royak betul. Aku nak jadi bini dia pula, mu minta cerai dengan tok lelaki mu. Orang kita dia tak main gentleman kita. Dia buat mana? Dia cari obat alik siang. Orang Melayu kita tak ada lah kata orang pengecut. Dia nak lawan, orang panggil badi kerah lengir kan. Dia menakut. Dah, bila dia menakut, cara dia cari tok bomo. Betul tak? Mula tani bawah tangga orang. Cari minyak, ganti minyak. Hantu maknanya orang tidak gentleman. Kalau ni kerjaan ni, kalau orang gentleman dia ada tu, dia kira. Jadi orang ni kadang-kadang dia nak lawan dengan fizikal, dengan tubuh badan ni tak pada lawan. Nak masuk di mahkamah,
tak ada undang-undang memihak pada dia kan. Akhirnya dia alik siang cari obat bom supaya sakit kawan tu. Kalau orang menego biar kedai dia tak laku. Tak. Tu. Ni orang panggil kan benda yang merosakkan keadaan orang termasuklah rumah tangga macam ni. Ini sangat-sangat diharamkan oleh Islam. Sebagai contoh seorang berkeinginan, contoh dalam hadis tadi. Seorang ni dia berkeinginan, sangat-sangat nak apa? Menghawini seorang perempuan yang lain. Tetapi perempuan tersebut meletak syarat agar diceraikan isterinya terlebih dahulu sebelum berkahwin dengannya. Ada lagu tu tak? Dalam hadis tadi dia minta retino tu cerah. Supo jugalah dia tidak minta retino tu, minta cerah. Kebetulannya orang jantan ni Tuhan beri siapa boleh pak ni kau tak? Dia kena kat retino lain. Orang hak baru ni, hak kena hak baru ni. Dia tak jadi bini muda. Nak boleh one by one. Amo tak si bermadu dia kata. Demo nak kita boleh cerah bini demo. Kalau dia jenis hak jantan mabuk dah dia kalau cerah, belana dah berlaku dah. Keadaan lagi ni banyak rumah tangga kan cerah kerana gila kat orang lain. Pucanya mana kalau sekiranya hak tino tu letak syarat, maka tindak ke hak jantan hak tino tu dua-dua salah. Hak tino ni letak syarat. Nak kat ambo boleh cerah hak tua. Cerah tu hak bini demo lah ni cerah baru boleh nikah ngambo dia kata. Jadi hak jantan nak cerah. Jadi hak tino ni tu meletakkan syarat. Inilah yang ditegur oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam satu benda yang haram. Meletakkan syarat agar dicerah isterinya terlebih dahulu sebelum berkahwin dengannya. Sepatut tajuk ini dia letak di bawah munakahat, nikah kahwin. Tapi oleh kerana dia ada kaitannya dengan orang panggil urusan seolah macam jual beli juga, cerah, tolak ke apa tu, dia lebih kepada benda bermuamalah. Sebab perkataan muamalah sendiri ialah perhubungan di antara sama-sama manusia. Situ dia duduk. Baik. Perbuatan seperti ini amat dilarang oleh Islam dan hukumnya haram. Jadi ulama-ulama mengambil daripada pahaman di hadis tadi, benda tu bila Nabi larang dengan sirah nahyun, sirah tegah, janganlah. Jadi benda-benda yang apabila benda tu an-nahyu tadullu ala tahrim, menggunakan sirah fa'il amar, bukan an-nahyu, nahi, fa'il tegah tu menunjukkan kepada haramnya perbuatan itu. Baik. Namun jika ia terjadi juga, maka perkahwinannya tetap sah menurut jumhur ulama, tetapi ia dikira berdosa. Memang sah. Bila dia cerah, sah dah. Dia cerah bini dia. Pasal hak tino hak nak ke dia sama nak ni, tu lelaki orang ni, hak tino letak syarat, boleh nak ke dia dengan syarat cerah hamba. Dia pun cerah. Bila cerah tu, pada nikah dua tu, hamba apa tak sahnya sah. Moga akak betul benar dah. Akak betul benar duduk depan tu email akak nikahnya sah. Tapi kita kecek bukan masalah sah, masalah haram perbuatan itu. Nah, situ dah. Tak ada dah pak kita orang gila ni, tak ada dah jadi gila kat orang lain dah. Wisarak so cerah, dia nak ke dia. Perkahwinan itu sah menurut jumhur ulama. Dari segi bila dah nikah, akad nikah, ada dengan mas kahwin ke apa, duduk depan tu imej sah lah dah. Tapi haram. Bila sebut nikah ni, kau duduk sibuk baru-baru ni, amu nak celah sikit dah. Ada ke pelakon seorang duduk gegel. Orang tino pun tahu, muka baca Facebook ke apa tau. Orang lain ni kerti tahu belakang. Hak Sabriyun nikah dengan Cina tu tak? Gegel. Dia kata tak sah. Tak sah. Padahal mufti nikah dah. Dia kata tak sah. Jadi kita nak tengok ni. Gap dia berapa bukti. Orang yang kata tidak sah tu ialah
ada dua sebab disebut situ. Kita pun tengok dalam video. Nombor satunya ialah jarak mualat di antara ijab dengan qabul tu agak lama. Bila mufti tu akad aku nikah dah sekian, dia lamanya dalam lebih kurang 10 saat baru dia jawab. Jadi setengahnya kata putus mualak. Tapi bila bincang-bincang tu, orang yang kata putus mualak tu dia tidak berapa serius sangatlah, dia kata tak apa dah. Dia sendiri pun kata tak apa. Sebab maksud putus mualak ni apabila dia ada pekerjaan lain. Tu orang panggil putus mualak. Saya nikah dan saya kahwin ke akad nikah gini. Walaupun dia tidak suk, dia jawab saya terima selalu. Dia duduk diam mentah. Dengan misalnya RM5,000 saya terima akad nikah. Selama tu tak apa. Hak dia tak sianya bila ringgit tu kak. Duk main pecik telefon ke gapo, nulis dulu gapo lama. Oh, jawablah dia kata. Oh, saya terima. Barulah putus mualak. Faham tak? Selesai. Masalah hak lambat sabri tu jawab, selesai. Semua orang terima belakang. Bukti selaginya hak dia kata tidak sah. Oleh kerana tidak sebut perkataan nikah. Dia dijawab gini, saya terimanya sebagaimana yang tersebut. Dia guna ganti nama. Saya terimanya sebagaimana yang tersebut. Tak sebut perkataan nikah. Ini yang menjadi gegak-gegok. Nak khemak sebuti Malaysia kalau bagi siapa dia hak duk bacanya. Baik, kita pun tengok, kita tak boleh main agak kita nak tahu hukum ni. Kena tengok kitab-kitab dan pandangan-pandangan ulama. Bila kita tengok kepada pandangan ulama, ni jawapan ni bekas mufti wilayah persekutuan kan. Jadi menteri dululah. Dr. Zulkifli pun jawab dah ni. Dia beginilah lebih kurang jawapan dia. Bila kita jawab, sepaling kurangnya ialah saya terima akan nikahnya sebagaimana yang tersebut. Mas kahwin tak payah sebut. Dia nak setara tu. Saya terima nikahnya sebagaimana tersebut. Nak juga perkataan nikah. Kalau tak sebut nikah, tak sah. Siapa yang dia kata tidak sah ialah satu kumpulan, satu orang panggil satu kaum, satu pendapat dalam mazhab Syafi'i. Bukan sebuti mazhab Syafi'i itu tak. Dalam mazhab Syafi'i itu bagi dua. Ada kata tak sah kalau tak sebut nikah. Selagi kumpulan dalam mazhab Syafi'i juga, dia kata padan dengan kata saya terimanya cukup. Faham tak? Hak Sabri jawab saya terimanya sebagaimana yang tersebut. Lagi panjang tak, cuma dia orang yang duk tegurnya tak ada perkataan nikah. Jadi abang nak ulang sekali lagi. Kalau tak sebut nikah, satu kumpulan daripada mazhab Syafi'i dia kata tak sah. Kalau kita kata saya terima nikahnya sebagaimana tersebut, tidak sah. Kena kata juga saya terima nikahnya. Barulah. So, itu kata satu kumpulan dalam mazhab Syafi'i. Satu kumpulan lagi mazhab Syafi'i juga. Dia kata sah. Apabila sebut saya terimanya tu sudah dah. Boleh dah. Faham tak? Jadi kalau kita nak kata tak sah, tak boleh lah. Siapa dia kata tidak sah? Dia kata ni satu kumpulan mazhab Syafi'i kata tidak sah. Dah satu kumpulan lagi kata sah. Sesat, ada masalah tak? Itu dalam mazhab Syafi'i. Kalau pergi kepada mazhab Hanafi, pergi kepada mazhab Maliki, dan pergi kepada mazhab Hambali, 3 mazhab lagi, semuanya kata sah memadai dengan kata saya terimanya. Tak? Bila kaedah lagi ni orang panggil pendapat jumhur ulama. Jumhur ni maknanya majority, ramai. Hak mana ramai dua tu cek kira. Dari mana ramai hak kata kena ada nikah, hak tak kata tak payah kata nikah. Hak tak payah nikah tu ramai dia. Maliki kata tak payah kata nikah padan dengan saya terimanya. Hambali pun kata padan dengan saya terimanya. Hanafi pun kata padan saya terimanya. So kumpulan dalam mazhab Syafi'i pun kata padan dengan saya terimanya. So jah kumpulan dalam mazhab Syafi'i kata saya kena kata saya terima nikahnya.
Jadi kita kata jumhur ulama, majoriti ulama kata sah dah lagu tadi. Pan dan royak ni sebut pan. Tapi hang duk tengok ni royak ni kadang-kadang orang yang beragama ni perangai uduh dia. Bukan dia nak bahas sangat benda tu, dia nak makan orang tu. Dia sebab benda tu buat diperlih. Dia duduk dendai lama kau kawan tu. Dia duduk dendai lama kau tu peti perlih. Kan tak? Sebab banyak isu dia tak kena semua kau kawan ni. Dia duduk tunggu dah ketika mana aku nak sekeh kawan ni. Bila jadi bagian ni, tubik selalu sepo cacing kena hujan. Sepo pacak nak kena hujan. Rorak tubik selalu pakat gomo. Peluang dah lah, boleh kita timbuk lah, nikah orang tak sah dah lah. Dia pegang kau, so pendapat dalam mazhab Syafi'i. Apabila jawab kelik tak malu kita. Hak muduk kata tak sah tu satu pendapat dalam mazhab Syafi'i. Lepas tu pula di negeri Perlis. Perlis ni satu negeri yang tidak terikat dengan mazhab. Bukan tak pakai mazhab. Dia tak terikat dengan mana-mana mazhab. Dia keduk perhati sini Perlis ni, dia selalu mengambil pendapat jumhur ulama. Dia ambil majoriti. Sebab tu kalau tanya tempat dia secara rasmi dia tidak kunut. Walaupun dia tidak larang balasah-balasah masjid persendirian nak baca kunut, tetapi kalau masjid negeri, masjid mungkin dia hak tu imi dia latih, dia tidak baca kunut. Pasal apa? Dia pegang kepada pendapat jumhur ulama. Bapa baca kunut tu jumhur ulama? Sebabnya mazhab Syafi'i saja ya baca kunut subuh. 3 mazhab lagi tak sunat baca kunut. Nampak tak? Kita kena faham. Dia orang kata Perlis tak pakai mazhab. Tak betul. Bukan tak pakai, tidak terikat kepada mazhab Syafi'i. Dia akan tengok mazhab mana, hak gagah, hak ramai di mana. Dan sultan dia pun telah gezek dah. Sultan dia setuju lagu tu. Ulil amri di sebuah negeri itu sultan. Dia kena faham dia. Dia gezek dah negeri dia lagu tu. Jadi dia akad nikah lagu tu, dia kena pakai undang-undang dia, iaitu memadai dengan jawab nikah, saya terimanya. Tak payah sebut nikah. Tapi geger dia temu ambo sebut tadi, perangai uduh kita. Bukan kita nak bahas benda cara akademik dak, kerana kita duk gerai lama dah kawan ni. Nak cari kes. Bila ada lagu ni, pakak pok kita jumpa dah sekali ni, boleh kita lipat dia dah. Tengok-tengok terlipat balik ala ke dia. Dah. Ni nak faham. Boleh faham dah siapa ada ke mesej nak. Ni boleh faham saat ni. Boleh royak kat orang lagu tu. Okey, baiklah. Barulah kita masuk hadis yang ke-31 amalan ni. Wa an Abi Ayyub al-Ansari radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man farraqa baina walidatin wa waladiha farraqallahu bainahu wa baina ahibbatihi yawmal qiyamah. Rawahu Ahmad wa Tirmizi wa sahhahahu al-Hakim walakin fi isnadi maqalun wa lahu syahidun. Abu Ayyub al-Ansari radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa memisahkan antara seorang ibu dan anaknya, Allah akan memisahkan dia dari kekasihnya pada hari kiamat. Riwayat Ahmad, hadis sahih menurut At-Tirmizi dan Al-Hakim, namun sanadnya masih diperbahaskan dan ia mempunyai saksi. Kita faham molek bunyi hadis dia lagu mana? Siapa dia pisah mak dengan anak. Orang yang misah mak dengan anak ni, maka Tuhan akan pisah dia dengan orang yang dia sayang hari kiamat. Tuhan balas. Kita nak tahu pisah lagu mana. Dengan kita bila baca hadis tu, faham lagu tu dulu. Sebelum kita tengok huraian dia. Dah. Kita baca sekali lagi hadis. Sebab dia ni boleh kita hurai bersama, baca pula 32. Wan Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu qala amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an abi'a gulamaini akhawain fabi'tuhuma
fafarraqtu bainahuma fazakartu dhalika lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam adrikhuma fartaji'huma wa la tabi'huma illa jami'an. Rawahu Ahmad wa rijaluhu thiqatun wa qad sahahahu Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Jarud wa Ibnu Hibban wal Hakim wa Tabarani wa Ibnu Qattan. Ali ibnu Abi Talib radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyuruhku untuk menjual dua orang budak kecil bersaudara. Lalu aku menjualnya secara terpisah dan aku memberitahu hal itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, susullah dan ambillah kembali dan jangan menjual mereka kecuali dengan bersama-sama. Riwayat Ahmad dengan perawi-perawi yang dapat dipercayai. Hadis 31 tadi, Nabi marah orang pisah di antara mak dengan anak. Hadis 32 pula ni, Nabi tak suruh pisah dua beradik. Dalam hadis 32 ni ialah menggambarkan jual hamba, jual beli hamba. Ini hukum ni terpakai zaman dulu, zaman Nabi dulu ada hamba. Hamba ni barang yang dia jadi barang daging ni, boleh jual beli. Lah ni tak ada dah, cari sebutir dunia tak ada dah. Semua hamba-hamba telah dibebaskan. Okey, bila berlaku peperangan pula lah kalau nak ada hamba pula. Baik. Jadi dalam hadis 32 ni dia menyebut Ali bin Abi Talib, Sayyidina Ali lah. Nabi suruh tolong jual budak dua beradik. Bila dia jual tu dia jual suku-suku. Hak abang jual kat orang ni. Apa kita lah jual dua beradik sini. Hak abang kita pergi jual kat orang Kedah. Hak adik kita pergi jual kat orang Johor. Tak jumpa dua tu. Sayyidina Ali kelik royak ke Nabi. Nabi kata pergi cari semula. Ambil semula Nabi kata. Kalau mu nak jual, biarlah jual pada orang yang sama. Faham tak? Kena jual dua-dua beradik. Kalau ada orang tu kata tak boleh beli, tak ada pitih dua beradik. Jangan jual ke dia. Cari orang yang boleh beli dua orang. Faham? Jadi dua-dua ni Nabi mengajar kita bahawa kasih sayang, hubungan keluarga ni satu benda yang sangat-sangat dipandang mustahak oleh Islam. Islam kita ni, hubungan keluarga ni sangat-sangat dijaga. Jadi atas hadis 231, 32 ni kita nak bincang rasa deng hok ni hari ni panjang juga sikit ni. Isu kita 5 minit kami. Berapa dah? Pukul berapa dah isu? 3 minit. Okey, dah ni soalan. Hadis sahih menurut Ibnu Khuzaimah, Ibnu Jarud, Ibnu Hibban, Al-Hakim, At-Tabarani dan Ibnu Qattan. Islam menempatkan seorang ibu. Hadis mula-mula tadi mak dengan anak. Hadis nombor 2 tu barulah dua beradik. Islam menempatkan seorang ibu dalam kedudukan yang sangat mulia sesuai dengan pengorbanan besar seorang ibu. Mak ni satu benda yang paling besar dalam hidup seseorang. Dalam hadis bila orang tanya Nabi, siapa yang patut aku berbuat baik selepas daripada Allah dan Rasul? Nabi jawab, ummuka, mukmu. Dia tanya lagi ummuka 2 kali. Kali ketiga baru dia kata abuka, ayahmu. Maknanya melebihkan mak daripada ayah. Sehingga timbullah suatu ungkapan, satu kata-kata, al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Syurga itu di bawah tapak kaki ibu. Cuma nak royak ini bukan hadis. Dah? Syurga di bawah tapak kaki ibu bukan hadis. Ia adalah kalam atau kata-kata para ulama. Tapi dia tidak bercanggah dengan Islam. Sebab tu orang boleh baca. Kita nak baca hak ni boleh, syurga di bawah tapak kaki ibu. Betul. Hak salahnya ke apa? Kita kata hadis. Ini kaedah kita. Kita nak basuh, panggil budi basuh kita dengan Nabi. Jangan kita kata hak Nabi tak kata. Ni lah nak orang sayang ke Nabi. Bukan sayang Nabi ni tak padan dengan awak makhluk saja, dengan selawatnya, dengan berqasidah baik 9 lembu.
Tu bukan tanda sayang. Nabi tak pernah suruh tunjuk sayang dengan cara tu. Hei umatku, mu tunjuklah sayang kat aku dengan tiap-tiap tahun merayakan hari ulang tahun aku, lepas tu mu baik. Tidak ada seorang ulama buat mari hadis kata, tak jumpa nak hadis lagu tu. Dan ulama-ulama besar, Imam Syafi'i, pak orang mazhab tu kan, seorang habuk dia tidak buat perayaan sambutan hari ulang tahun Nabi. Sebab apa? Sebab khilaf menentukan tarikh lahir Nabi ni kepada 10 pendapat. Dan setengah kata aksara min asyarak aqwal, lebih daripada 10 pendapat. Tahu tak? 12 Rabiul Awal tu tak tepat tu. Nabi beranak bila weh? 12 hak mati dah baru tepat. Sebab masa tu Nabi orang tahu belakang Nabi nak mati kan. Riwayat dia tepat. Masa dia lahir, orang tak tahu lagi dia Nabi, tak ada siapa dia kutip cara pun dia lahir bila. Betul tak? Sebab tu semuanya pakai agak-agak. Agak-agak ni sebanyak mana? 10 pendapat. Ada kata 12, ada kata bulan lain, bukan Rabiul Awal. Ada kata bulan Ramadan pun ada. Dari 10 pendapat. Jadi oleh kerana tidak tentu mana tarikh lahir dia, pak kita nak meraya lagu mana? Tu sebuti tu nak tanya. Tidak ada satu benda ya Tuhan suruh kita buat ibadat melainkan tarikh yang tepat. Gapo dia? Hak Tuhan suruh sambut, gapo dia? Hari Arafah. Dia suruh sambut lagu mana? Puasa. Ada berlaku khilaf. Ada ulama kata hari Arafah ni 10 Zulhijjah. Ada kata 11, ada kata 12. Tak. Semuanya kata 9 Zulhijjah. Tak. Oleh kerana itu disunatkan kita berpuasa pada 9 Zulhijjah. Ni. Jadi Islam ni dia ambil benda-benda tepat. Kalau nak merayakan, meraya hari Arafah ni kena puasa kan. Nak meraya satu benda mesti kena ada tarikh yang tepat. Macam hari Ashura. Macam hari Arafah saat ni. Dah. Semua bendanya tarikh yang tepat. Tapi kalau tarikh tak tepat, macam kelahiran Nabi tu 10 pendapat. Nak kata gua no. Baik. Jadi balik kepada cerita tadi, di antara benda yang nak tunjuk kita ni sayang kepada Nabi ialah jangan buat ngacangkan Nabi. Gapo dia buat ngacang? Kalau Nabi tak kata, jangan kita kata, Nabi kata. Faham tak? Jadi hak nak royak tadi apa? Al-jannatu tahta aqdamil ummahat, hak bahasa Arabnya. Kalau kok Melayu, syurga di bawah tapak kaki ibu. Hak ni bukan hadis. Kalau nak royak kat orang, kita kena royak begini. Kita kata sajalah, kena buat baik kemuk sebab syurga tu di bawah tapak kaki ibu. Boleh kata begitu. Hak salahnya, kena buat baik kemuk sebab Nabi kata syurga di bawah tapak kaki ibu. Hak salah tadi sebuti. Kan dah? Salah pergi kata Nabi kata. Jadi kalau nak gaya budak-budak, tak boleh buat, kena cara kemuk ni sebab syurga ni bawah tapak kaki ibu. Tak apa. Hak tak bolehnya, kena buat baik kemuk ni kerana syurga ni bawah tapak kaki muk Nabi kata. Hak Nabi kata tu tak boleh. Kan inilah makna orang saya ke Nabi, dia orang yang tidak buat ngacang ke Nabi. Hak Nabi kata baru kita kata Nabi kata. Hak Nabi tak kata jangan kata Nabi kata. Dia marah dia sebabnya dia tawan neraka nah. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwaq maq'adahu minan nar. Siapa dia yang buat benda tak betul, membohongi aku, aku tak kata, dia kata aku kata, ciadalah tempat duduk dia dalam neraka. Baik, ibu memulai pengorbanan saat seorang anak dalam kandungan. Orang tahu belakang dah. Sebab itulah beranak ni dia tak pergi ke orang jantan. Dia tahu dah orang jantan tak sabar. Kau gua Nabi, kalau ikut orang jatuh serabut aku nak berjalan payah. Bila dengar tu tahu sendiri orang getih dengan letih dengan bergapo dah. Dia duduk bunga kedai kopi sama. Gua tu tak marah, tahu bahasa yang kamu ngandung, nyupoh dua kali dia. Kali boleh belah tahu dua kali orang jatuh ni. Jadi dia beri sifat penyayang, sifat sabar ni duduk dia orang getih. Jadi fitrah tu yang buat orang getih ni ngandung ni kena dah. Kalau ikut orang jatuh tak jadi ni. Jadi duduk dalam kandungan, bertaruh nyawa di saat melahirkan, menyusui dan membesar anak-anaknya hingga dewasa. Lo ni yang kita jarang dengar orang berhati beranak. Sebabnya hospital cukup lah ni.
Tak boleh dia nak beranak kapung dah. Sebab dari dulu gambar kecil mula ramai bunyi beranak mati lekat sok. Tak? Sok, gapo sok orang panggil sok. Gapo kalau bahasa surat? Dah lekat sok. Ni mati lekat sok. Uri ke apa? Hari tak reti nak sebut. Gapo nak kalau uri, orang luar tak panggil sok. Kita bunyi sok orang ni mati lekat sok, mati lekat sok. Jami dulu sebab gerok ngebeda kapung kan. Jadi lalu ni tak bunyi dah. Tapi nak royaknya kalau zaman dulu, nak beranak dalam dua, bertaruh nyawa antara mati dengan hidup. Itu harga ia dia bayar kepada anak dia. Lepas tu menyusui dan membesar anak-anaknya hingga dewasa. Itu dia. Baik. Justru tidak ada alasan. Atas bukti tadi. 2, 3, 4 perkara yang duduk di mok tu, tidak ada alasan. Ibu dipaksa untuk berpisah dengan anaknya. Dalam Islam tidak akan memisahkan ibu dan anak amat dilarang. Oleh itu mereka yang memisahkan ikatan ibu dan anak akan berdepan ancaman yang berat. Sebab tu kalau kita pergi di mahkamah syariat berebut anak, kalau tidak ada apa-apa sebab dia pergi ke mok. Betul tak? Kalau sekiranya mok tu ada benda-benda yang tak boleh peru anak, mengikut laporan dia, misalnya mok tu penagih ke apa, barulah dia suruh pok. Kalau berebut anak cerah kan, dia baru dia pergi ke pok. Sebab hakikat dia kena pergi ke mok dulu. Melalui hadis 31 tadi kita baca, Allah Subhanahu Wa Taala mengacam sesiapa yang memisahkan seorang ibu dengan anaknya, nescaya Allah Subhanahu Wa Taala akan memisahnya dengan para kekasihnya pada hari kiamat kelak. Memisah ibu dengan anaknya membawa kepada dua pengertian. Ia disebut dalam hadis tadi, kita pisahkan mak dengan anak ni gini. Nombor satunya gimana? Melalui penceraian macam tadi. Bila beranak, bila bercerai, anak siapa nak pegang? Dan keduanya melalui jual beli atau penghebahan hamba. Tu so. Tak ada dah, hak nombor 2 tak ada dah. Lah ni. Sebab hamba sebut tadi, hamba tak ada dalam. Lah ni dia boleh jual beli hamba. Bila getin tu dia hamba. Patut anak dia tu hamba juga. Boleh jual kat orang ni, jual kat orang ni. Jadi jual kat orang suku orang lain-lain tu, tu tak boleh. Kita pisahkan antara mak dengan anak. Walaupun hadis ini bermaksud larangan daripada menjual hamba yang terdiri daripada ibu anak secara terpisah, namun ia juga boleh dikiaskan kepada ibu dan anak yang bukan dari kalangan hamba. Antara dalilnya ialah hadis riwayat Abu Daud meriwayatkan seorang wanita mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, anak laki-lakiku ini lahir dari perutku, meminum air susuku dan ia membesar denganku. Namun bapa anak ini menceraikan aku dan berhasrat mengambilnya dariku." Faham tak? Orang tina ni ngadu ke Nabi dalam hadis riwayat Abu Daud. Dia kata, Rasulullah, faham sendirilah, anak-anak ngemuk ni setara mana dia bilang lah tadi. Lahirnya lagu mana, siapa dia winyusu, siapa pera besar molek. Tiba-tiba ayah dia cerai aku. Bila cerai dia nak anak ke dia. Pas lagu mana? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, engkau paling berhak terhadapnya sebelum engkau menikah lagi. Ada syarat. Jadi selagi mu tak nikah, boleh kemu lagi anak. Kalau nikah tu satu cerita lain dah. Pasalnya dia kena pihak hakim, qadi tengok. Takut bila nikah tu jadi lagu lain. Bila nikah dia akan jadi di bawah hak jatah hak baru ni tak. Takut kalau hak jatah baru lagi dia toksik ke anak. Jadi banyak cerita lah tu. Betapa besar dosa memisahkan ibu dengan anak kerana ia menyebabkan ibu akan mengalami kesedihan yang berpanjangan selain dari memudaratkan anak. Justru wajarlah dikenakan ancaman dan balasan yang berat bagi mereka yang memisahkan ibu dengan anak. Itu hadis nombor 1 tadi. Kita fahamlah. Sebab itulah kalau mahkamah syariat dia ambil benda ni dalam perkiraan yang besar. Bila berlaku perceraian, hak penjaga anak tu dia ada kiraan berdasar kepada hadis tadilah. Manakala hadis 32 menjelaskan larangan daripada menjual hamba yang mempunyai hubungan persaudaraan atau adik-beradik secara berasingan. Tadi nak jual hamba tadi. Ia disokong dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man farraqa bainal walidati wa walidaha wa waladiha wa bainal akhihi.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat sesiapa yang memisahkan antara ibu dan anaknya dan antara dua orang bersaudara. Tak boleh juga. Kita tengok sini kan. Islam ni dia letak benda yang mustahak. Kasih sayang kaum kerabat, keluarga, dah. Dia ambil ni sebagai satu benda hukum hakal. Itulah nak rayaknya Islam ni maknanya agama yang dia cukup lekat. Jiwa dia, perasaan, psikologi manusia tu dia ambil kira. Dia meraihkan, orang kata. Apabila dijual hamba perempuan secara berasingan dengan anaknya, atau menjual dua beradik yang berserta hamba secara berasingan, maka sudah tentu akan memberi kesan yang besar kepada anak atau adik-beradik tersebut, selain dari menjadi asbab terputusnya hubungan silaturahim. Islam amat menjaga keutuhan keluarga, hubungan silaturahim dan hubungan kekeluargaan, kerana ia memberi kesan kepada pembentukan syakhsiah dan pendidikan keluarga yang baik. Namun adakah larangan ini secara mutlak atau terbatas kepada anak yang masih kecil? Ulama berbeza pandangan mengenainya. Lama lagi kau nak sikit lagi dah. Ada yang mengatakan larangan ini adalah secara mutlak tanpa mengira usia. Anak besar pun tak boleh pisah lagi. Ini ada sebahagian daripada ulama. Namun pendapat yang lebih tepat ialah larangan ini hanya terbatas kepada anak yang masih kecil dan belum balik. Situlah. Jadi ada yang kata hak dia tak suruh pisah nanti kau cek kalau dia besar tua dah dewasa tak apalah dia kata. Tapi ada ulama pula dia kata kalau dia tua tu tak apalah sebab dia lain dah tu. Boleh berdikari dah. Tapi dia kata pendapat yang lebih tepat. Manakala anak yang sudah balik dan boleh berfikir sendiri atau berdikari, maka diharuskan memisahkan antara keduanya. Bolehlah. Ia berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yufarriqu bainal walidati wa waladiha faqila ila mata qala hatta yablughal ghulam wa tahidul jariyah. Tidak boleh dipisahkan antara ibu dan anaknya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya sehingga bila? Nabi kata jangan duk pisah ibu dengan anak. Lepas tu orang tanya Nabi, sampai bila? Maka Nabi jawab sehingga anak lelaki balik. Inilah contoh je, dia besar tak apa. Biar dia balik dan anak perempuan didatangi hik. Kalau teno, biar mari hik dulu. Hak jatah, biar dia cukup umur balik dulu. Kalau nak pisah, tika tu baru boleh, dia kata. Jumhur ulama juga berpandangan jika berlaku jual beli hamba yang menyebabkan terpisahnya ibu dan anak atau dua orang bersaudara, maka jual belinya adalah fasik atau terbatal. Ia berdasarkan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ali radhiyallahu anhu tadi, hadis 32 tadi, mengembalikan kedua-dua bersaudara yang telah dijual secara berasingan. Sementara Abu Hanifah berpendapat jual beli tersebut berdosa, tapi berdosa. Tu je. Antaranya sah tak sah tu, ada kata sah, macam kita mazhab Syafi'i kata sah jual beli tu, tidak sah jual beli tu. Imam Hanafi kata jual beli tu sah tapi dosa, dia kata. Dalam hal ini pendapat jumhur adalah lebih tepat berdasarkan zahir hadis di atas, kerana ia melibatkan jual beli yang dilarang. Jadi hak tepatnya tak sah jual beli. Oleh kerana hadis ini memfokuskan larangan memisahkan antara ibu dan anak dan antara dua orang bersaudara dari kalangan hamba sahaya dalam jual beli dan hibah, maka para ulama mengecualikan larangan tersebut dalam pembebas hamba dan tawanan. Mereka membolehkan memerdekakan dan menawan salah seorang daripada seorang keduanya kerana darurat. Habislah perbincangan ni. Kita nak pergi tengok minggu depan ni. Minggu depan ni hadis 33,